A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali ke dalam kelas online dalam mata pelajaran ibadah. Okay, insya-Allah pada hari ini Ustazah akan mengajar dalam bab 3 iaitu tajuk taharah dan bahagian-bahagian air. Jadi pada hari ini Ustazah akan terangkan bahagian-bahagian air, sebab sebelum ni Ustazah dah terangkan mengenai apa yang dimasukkan dengan taharah. Jadi pada unit 2 ni, pada unit 3 ni Ustazah akan terangkan bahagian-bahagian air. Jika ada murid yang tidak dapat mengikuti sebelum ni, boleh lihat pada video Ustazah yang sebelum-sebelum ni. Okey. InsyaAllah sebelum kita mulakan sesi pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah semoga Allah berikan kita kemudahan dan kefahaman untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Okey. Okey, anak-anak boleh sediakan buku teks ibadah dan boleh buka muka surat 35. Okey, unit 3. Pada unit 3, tajuknya adalah bahagian-bahagian air. Dalam tajuk yang ketiga, taharah dan bahagian-bahagian air. Unit yang ketiga, bahagian-bahagian air dalam muka surat 35. Okey, mari kita mulakan. Baca dan fahamkan bahagian-bahagian air. Okey. Kat sini Ustazah nak kenalkan bahagian-bahagian air ni mempunyai ada 5 bahagian. Okey, bahagian air ada 5 bahagian. Okey, apa yang kita perlu tahu adalah 5 ni, nama-nama 5 air ni kita perlu tahu adalah, okey, yang pertama kita tengok contoh. Apakah gambaran yang pertama? Okey, gambaran yang pertama adalah air mutlak. Tu air paip, contohnya air paip. Okey. Yang kedua, cuba lihat gambar yang kedua. Okey, gambar yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal. Okay, yang ketiga, okey, yang ketiga dikenali nama air musyammas. Dan yang keempat, okey, yang keempat dikenali sebagai air mutaghayyir. Dan yang kelima adalah air mutannajis. Okey, jadi yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua adalah air mustakmal. Yang ketiga adalah air musyammas. Yang keempat adalah air mutaghayyir. Dan yang kelima adalah air mutannajis. Okey, jadi Ustazah apa yang dimasukkan dengan air mutlak ni? Okey, nanti Ustazah akan terangkan. Okey, jom kita tengok apa yang dimasukkan dengan air mutlak ni satu persatu. Okey, kita kena ingat air ada 5 bahagian, iaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mutaghayyir dan air mutannajis. Okey, mari kita lihat seterusnya. Okey, air mutlak. Air mutlak ialah air yang suci dan boleh menyucikan. Okey, maksud suci kat sini, air itu bersih dan boleh menyucikan. Maksud menyucikan, dia boleh buat air uduk, boleh buat mandi wajib, dia boleh buat untuk kita melakukan ibadah. Contohnya, yang mencucikan tu contohnya air itu sesuai dan boleh digunakan untuk ambil uduk. Okey, contohnya apa Ustazah? Contohnya air hujan, air paip, air sungai. Okey, sebenarnya air bahagian air mutlak ni banyak tau, dia ada 7. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, supaya kamu tahu air mutlak adalah air yang suci dan boleh menyucikan. Itu maksud dia. Air yang suci dan boleh menyucikan. Okey, yang kedua air apa? Air mustakmal. Apa yang dimaksudkan dengan air mustakmal? Okey, air mustakmal ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, air yang telah digunakan untuk bersuci, contohnya contohnya kita dah gunakan air tu sebagai air mandian. Jadi air mandian tu kita tak boleh gunakan lagi untuk kita mengambil air wuduk, ataupun kita menjadikan dia untuk mengambil hadas besar. Hadas besar iaitu mandi wajib. Okey, jadi kita tak boleh gunakan air mustakmal, air yang telah digunakan. Okey, contohnya air baldi yang telah terkena percikan air mandi. Okey, contoh awak mandi guna baldi kan? Awak mandi guna baldi, kemudian air mandi awak tu terkena dalam, termasuk percikan air mandi awak tu termasuk dalam baldi yang awak guna tu. Jadi
Air yang awak dalam badi tu awak tak boleh ambil sebagai, tak boleh gunakan sebagai air uduk ataupun air mandi wajib untuk bersuci. Okey, boleh faham? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, seterusnya. Nombor 3, air musyammas. Apa yang dimaksudkan dengan air musyammas? Okey, air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, jadi air ini adalah makruh untuk kita ambil wudu. Sebab air tu panas-panas. Takkanlah. Cuba awak bayangkan awak ambil air panas-panas, awak sapu muka awak. Muka awak akan rasa pedih. Muka awak akan rasa pedih dan sakit. Jadi, dia tidak boleh untuk mengambil wudu. Dia air musyammas. Air yang tidak boleh, ada yang makruh, air yang dikatakan makruh untuk ambil wudu. Okey. Air musyammas, maksudnya air yang terdedah kepada matahari. Musyammas matahari kan. Air musyammas yang terdedah kepada air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, seterusnya air yang keempat, air mutaghayyir. Apa yang dimaksudkan dengan air mutaghayyir? Okey, air mutaghayyir ialah air yang telah berubah sifatnya seperti warna dan rasa. Contohnya apa? Contohnya air Milo, air teh, air oren, air sirap dan lain-lain. Okay. Contoh tu air tu kan kita ambil daripada, contoh kita ambil air kove kan, air kove ke, air daripada pipe ke, kita masak. Kemudian kita letak Milo ke, kita jadikan air Milo, air sirap ke, air oren ke, dia telah berubah warna dan sifat. Jadi air ini, air mutaghayyir, maksudnya air yang telah berubah sifatnya seperti warna dan rasa. Okey, boleh faham kat situ? Air mutaghayyir ialah air yang telah berubah sifatnya seperti warna dan rasa. Okey, kita tengok yang kelima. Okey, yang kelima adalah air mutannajis. Okey, apa yang dimaksudkan dengan air mutannajis? Air mutannajis ialah air yang telah terkena najis. Okey, contohnya air yang terkena najis tahi ayam, terkena najis kencing dan sebagainya. Okey, contoh kat sini. Okey, awak ada satu badi, kemudian tiba-tiba awak nampak ada tahi ayam dekat badi awak tu. Jadi boleh tak kita ambil air tu sebagai wuduk ataupun air mandian untuk kita mandi wajib? Tidak boleh kan, sebab dia dah terkena najis. Okey, contoh paling senang lah. Contohnya adik awak terkencing dekat pakaian. Okey, terkencing kena seluar. Kemudian awak masukkan seluar tu ke dalam baldi. Dan air itu tidak boleh digunakan sebagai air untuk kita bersuci seperti mengambil air wuduk. Kenapa? Kerana dia telah tercampur dengan najis. Jadi air itu dipanggil air mutannajis. Okey, boleh faham? Okey, cuba kita hafal balik 5 air tadi. Yang pertama air, kita tengok balik. Okey, yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua adalah air mustakmal. Yang ketiga adalah air musyammas. Yang keempat adalah air mutaghayyir. Dan yang kelima adalah air mutannajis. Okey, cuba kita ingat, apakah air mutlak tadi? Air mutlak ialah air yang suci dan boleh mencucikan. Air ni adalah suci. Kita boleh buat dia sebagai air uduk dan air mandi wajib. Menyucikan tu maksudnya adalah untuk menyucikan tu adalah macam kita nak ambil air uduk ataupun air mandi wajib untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mencucikan. Air tu suci dan menyucikan. Itu dipanggil air mutlak. Okey. Air mutlak ada 7. Okey, saya akan sebutkan tu pada slide seterusnya. Contoh yang kita boleh tengok kat sini adalah air hujan, air paip dan air sungai. Okey. Seterusnya, kita ulang balik air mustakmal. Air mustakmal tadi Ustazah kata air yang telah digunakan. Maksudnya air itu tidak boleh kita buat untuk bersuci. Dia tidak boleh air yang telah digunakan untuk bersuci, namun dia tidak boleh buat untuk menyucikan. Menyucikan diri contohnya buat air wudu ataupun air mandi wajib, sebab ia adalah makruh. Okey, air mustakmal itu air telah digunakan. Contoh air mustakmal ni apa Ustazah? Air mustakmal ni contohnya kita ambil wudu, kemudian air wudu tu terjatuh dekat baldi. Okey, air wudu tu terjatuh kat baldi. Kemudian bila kita nak ambil air wudu semula,
kita tak boleh ambil air wuduk dekat dalam baldi tu sebab dia dah jadi air mustakmal. Contoh lain, kita mandi. Okey, kita mandi dalam baldi. Kita ambil air dalam baldi, kemudian air mandi kita tu terkena percikan dekat air dalam baldi. Air mandian kita tu terkena percikan dalam baldi. Kemudian kita nak ambil air wuduk tu dalam baldi tu. Boleh ke tak? Tidak boleh sebab dia air mustakmal. Boleh tapi dia makruh. Okey. Jadi itu adalah air mustakmal yang kita perlu ingat adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, seterusnya nombor 3. Air musyammas. Okey, bila kita ingat musyammas mesti kita ingat matahari. Jadi air musyammas adalah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey. Seterusnya nombor 4. Nombor 4 adalah air mutaghayyir. Air mutaghayyir adalah air yang telah berubah sifatnya. Seperti apa? Seperti warna dan rasa. Contohnya apa? Contohnya air sirap, air bandung, air fresh orange, air Milo. Air yang sedap-sedap ni semuanya adalah air mutaghayyir. Okey. Seterusnya, nombor 5, air mutanajis. Air mutanajis. Bila ingat air mutanajis, maksudnya ialah air yang telah terkena najis. Contohnya, air najis tai ayam ke, tai lembu ke, tai cicak ke, tai anjing ke. Tai anjing lagi lah najis kan. Tai apa? Apa-apa tai binatang, apa tai manusia lah kan. Ataupun kencing manusia. Ia adalah najis. Air terkena najis, apa-apa najis yang terkena air itulah dipanggil air mutanajis. Okey, kita dah faham dah ada kita dah faham dah ada 5 bahagian air. Kita dah boleh hafal kat sini ada 5 bahagian air dan nama-namanya. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada kepada air mutlak ada 7 jenis. Okey. Pertama adalah air paip. Ya, air paip yang kedua. Okey, seterusnya kita pergi ke air mutlak ada 7 jenis. Okey, apakah air mutlak? Air mutlak tadi adalah air yang suci dan menyucikan. Jadi kita nak tengok ada berapa jenis air mutlak? Ada 7 jenis. Yang pertama adalah murid-murid boleh buka buku muka surat. Buku teks muka surat 38. Okey, yang pertama adalah air paip. Okey, contoh pertama adalah air paip. Yang kedua adalah air hujan. Dan yang ketiga adalah air sungai. Keempat adalah air salji. Kelima adalah air laut. Keenam adalah air embun. Dan yang ketujuh adalah air mata air. Jadi kesemua adalah 7 jenis air. Okey, iaitu air paip, air hujan, air sungai, air salji, air laut, air embun dan juga air mata air. Okey. Okey, dekat sini sekarang ni Ustazah nak anak-anak murid buka muka surat 39. Pilih dan warnakan gambar air mutlak. Okey, jadi kat sini murid-murid boleh warnakan manakah air mutlak. Okey, manakah air mutlak murid-murid boleh warnakan. Okey, dalam muka surat 39 dalam buku teks. Okey, murid-murid, setelah awak selesaikan aktiviti muka surat 39, boleh buka muka surat 40. Iaitu pada unit 4. Unit 4, air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, saya akan terangkan. Air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, kita boleh lihat pada muka surat 40 ada perbualan antara ibu dan anak. Iaitu ibu dan nama anaknya adalah Ita. Okey, baca dan fahamkan. Okey, lihat, baca dan fahamkan air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, kat sini anak-anak kena faham air yang menyucikan dan tidak menyucikan. Okey, saya akan baca perbualan antara ibu dan Ita. Okey, ibu. Ita, kalau membasuh sayur mesti menggunakan air mutlak. Ita bertanya, kenapa mesti air mutlak, ibu? Ibu menjawab, sebab air mutlak sahaja yang suci lagi menyucikan. Ita, kalau air Milo boleh atau tidak, ibu? Okey, ibu menjawab, tidak boleh. Air Milo suci untuk diminum tetapi tidak boleh menyucikan. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Ibu menjawab, tidak boleh. Air Milo suci untuk diminum tetapi tidak boleh menyucikan. Okey, Ita bertanya lagi. Seperti air paip, air hujan dan air laut kan, ibu? Okey, kemudian ibu menjawab, ya, pandai Ita. Sama juga bila kita hendak beristinja, wuduk atau mandi, mesti menggunakan
air mutlak. Okey, itu antara perbualan ibu dan Ita. Maksudnya kat sini, okey, contoh air yang suci adalah, okey, air yang kita minum adalah air yang suci kan? Sebab air tu boleh kita minum. Contohnya air Milo, air teh, air sirap. Air tu suci tetapi ia tidak boleh menyucikan. Maksudnya menyucikan ni seperti ambil air uduk ataupun mandi wajib ataupun mandi ataupun beristinja. Okey, itu tidak boleh buat menyucikan diri. Okey. Anak-anak murid boleh tengok muka surat, boleh lihat muka surat 41. Okey, aktivitinya adalah tandakan right, tandakan betul pada pernyataan dan tandakan pangkah pada air yang tidak menyucikan. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, gambar yang pertama adalah air Milo. Air teh. Okey, air teh. Adakah air teh ini menyucikan? Tidak, air teh tidak boleh menyucikan. Air teh adalah air yang suci tetapi ia tidak boleh menyucikan. Jadi kat situ kita kena tanda. Yes, pandai. Tanda pangkah. Okey, tanda pangkah. Okey, kemudian di sebelah. Okey, di sebelah kita tengok air apa yang di sebelah tu? Air kolah. Okey, air kolah seperti air paip. Okey. Jadi, air ni adalah suci ataupun air ni adalah menyucikan ataupun tidak? Ya, pandai. Air yang menyucikan sebab kita boleh ambil buat menggunakan air ini mengambil uduk, beristinja ataupun mandi. Okey? Jadi tandakan right dekat situ. Okey, yang ketiga, kita tengok apakah yang gambar yang ketiga? Air tasik. Okey, air tasik. Air tasik adalah air yang boleh menyucikan ataupun tidak menyucikan. Ya, pandai. Air yang boleh menyucikan. Sebab apa? Ya, seperti air sungai. Maka air inilah air mutlak. Jadi kita boleh menyucikan. Tanda right dekat situ. Okey, tanda betul. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, nombor 4 adalah air musyammas. Air musyammas tadi apa? Air yang terdedah kepada matahari. Jadi air ini menyucikan ke tidak? Ya, pandai. Tidak menyucikan kerana ia makruh untuk kita ambil uduk ataupun mandi. Okey, jadi kat situ pangkah. Air musyammas adalah pangkah, tidak menyucikan. Okey. Seterusnya, nombor 5. Air longkang. Okey, adakah air longkang ini boleh menyucikan? Tidak boleh. Pandai. Sebab apa? Sebab ia telah berubah. Dia punya bau dia dah berubah. Dah bermacam pelbagai sisa-sisa makanan kan yang dah tercampur dekat air tu, air longkang, tahi ke apa semua kan. Jadi ia tidak menyucikan. Jadi tanda pangkah. Okey. Seterusnya kita tengok air terjun. Okey, air terjun adalah air yang menyucikan ke tidak? Pandai. Air terjun adalah air yang menyucikan. Sebab apa? Sebab air terjun ni seperti air sungai. Air yang kita boleh buat wudu ataupun kita boleh beristinja atau mandi. Okey. Seterusnya, anak-anak boleh buka muka surat 42. Okey, kita buat aktiviti lagi. Okey, Ustazah baca arahan dia. Berikan contoh air yang boleh menyucikan dan air yang tidak boleh menyucikan. Okey, muka surat 42. Okey, yang dekat atas anak panah yang pertama tu ditulis adalah air yang boleh menyucikan. Okey, dekat atas anak panah yang pertama adalah air yang boleh menyucikan. Warna biru, okey? Awak tengok anak panah warna biru tu. Awak tengok anak warna biru tu yang ke atas adalah air yang boleh menyucikan. Dan yang kat bawah tu adalah air yang tidak boleh menyucikan. Okey, jadi kita kena pilih kat sini. Mana air yang boleh menyucikan dan mana air yang tidak boleh menyucikan. Jadi jawapan dia ada 6 kan? Okey, awak pilih. Yang pertama air paip. Okey, air paip awak nak letak mana? Air yang boleh menyucikan ataupun air yang tidak boleh menyucikan? Yes, pandai. Air paip adalah air yang boleh menyucikan. Jadi kita tengok, kita letak air paip tu dekat anak panah. Dekat anak panah yang atas tu. Okey, isi di ruangan kosong paling atas sekali tu. Okey. Yang kedua, air kopi. Okey, air kopi ni boleh menyucikan ke tidak? Pandai. Air kopi tak boleh menyucikan. Jadi kita nak letak kat mana? Okey, dekat anak panah kedua. Okey, letak dekat anak panah kedua, isi di ruangan anak panah yang kedua tu, dekat tempat kosong tu isi air kopi. Okey. Seterusnya, air hujan. Okey, adakah air hujan ni air yang boleh menyucikan? Ya, pandai. Air hujan adalah air mutlak, jadi ia boleh menyucikan. Jadi tulis dekat ruangan kosong dekat air yang boleh menyucikan di ruangan yang kedua tu. Okey. Okey, di kotak yang kedua air yang boleh menyucikan, isi kat situ air hujan.
Okey, seterusnya kita tengok kat bawah air sirap. Okey, air sirap adalah air yang boleh menyucikan atau tidak boleh menyucikan. Pandai, air sirap adalah air yang tidak boleh menyucikan. Jadi kita kena isi di ruangan anak panah yang di bawah. Okey. Seterusnya air mineral. Air mineral adalah air yang tidak berubah sifatnya lagi kan. Air mineral adalah air kosong seperti air paip. Jadi ia boleh menyucikan. Okey, letak di ruangan air yang boleh menyucikan. Okey. Seterusnya air susu. Air susu adalah air yang tidak boleh menyucikan sebab ia apa? Sebab ia telah berubah warna dan sifatnya. Okey. Okey, siap. Jadi kita kena faham, air sirap, air kopi dengan air susu ni, dia adalah air yang suci tetapi dia tidak boleh buat untuk menyucikan. Okey, contohnya menyucikan diri dengan beruduk, mandi ataupun beristinja. Okey. Okey. Murid-murid dah faham? Okey, kalau dah faham, kita buka muka surat 43. Okey, kita buat aktiviti lagi. Arahannya adalah tuliskan sah pada air yang menyucikan dan tidak sah pada air yang tidak menyucikan. Okey, lihat pada gambar yang pertama iaitu air teh. Okey, air teh sah ke tidak sah? Wah pandai. Tidak sah kerana apa? Kerana ia air teh, tidak boleh buat menyucikan. Air yang suci tetapi dia tidak boleh menyucikan. Okey, tulis kat situ tidak sah. Tidak sah. Okey, seterusnya air kolam. Okey, air kolam ataupun air kolah. Air ini sah ke tidak sah? Pandai, air ini sah. Sebab apa? Sebab ia adalah air mutlak. Okey, air mutlak. Kecuali kalau air itu dia telah menjadi air mustakmal. Okey, air mustakmal tu air yang telah digunakan. Okey. Jadi dekat sini jawapan nombor 2 adalah sah. Okey, sah untuk menyucikan. Okey, seterusnya nombor 3. Nombor 3 adalah air tasik. Okey, air tasik adalah air yang sah ke tidak sah? Pandai, air yang sah menyucikan. Sebab apa? Sebab ia seperti air sungai. Okey, air tasik sah untuk menyucikan. Jadi kat situ tulis sah. Okey, seterusnya nombor 4, air apa? Okey, nombor 4 tu air apa? Yang terdedah kepada matahari. Okey, yang terdedah kepada matahari dikenali sebagai air musyammas. Jadi air ini sah ke tidak sah untuk menyucikan diri, untuk menyucikan? Pandai, tidak sah. Jadi tulis kat situ tidak sah. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, kita tengok gambar nombor 5. Ada bangunan rumah-rumah kan? Mesti awak dah faham. Oh, kalau bangunan rumah-rumah. Saya tahu air apa ni? Tahu tak air apa? Tahu kan? Air loji. Seperti air loji lah kan? Nampak? Air kumbahan. Okey. Jadi air ini sah ke tidak sah untuk menyucikan? Pandai, tidak sah. Sebab apa? Sebab ia adalah air yang dah terkena najis. Okey, gambar nombor 6. Cuba tengok. Gambar apa tu? Gambar air terjun. Jadi air terjun ni sah ke tidak untuk kita menyucikan? Pandai, sah. Jadi air ini adalah air yang sah. Okey. Okey, tamam. Alhamdulillah, semoga anak-anak murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Okey. Saya rasa sampai di situ saja pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, jika ada yang tidak jelas ataupun tidak faham, anak-anak murid boleh bertanya pada Ustazah. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.